Asalnya menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had kawasan kepala sekalipun sehelai rambut atau setengahnya, tetapi tidak memadai, tak sah lah, tak memadai itu. Disapu pada rambut yang disanggul. Biasa yang nyanggul-nyanggul ni perempuan lah. Tak tahu kalau lelaki rambutnya panjang sangat disanggul. Biasa perempuan. Yang disanggul kiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Dia sanggul kepala, rambutnya panjang. Dia sanggul. Buat siput tu lah, sanggul. Dia sapu dekat tempat yang sanggul tu. Tapi rupanya rambut yang dia basahkan tu tadi, bila dibuka sanggulnya, dia raikan, dah keluar had kepala dah. Sampai leher pun dah kira bukan kepala dah. Apalagi bahu, apalagi sampai punggung rambutnya, apalagi sampai rantai. Yang kat rantai tu yang disapu tadi, tak sah lah. Dia kena sapu rambut yang berada di kepala. Baik. Jadi kalau ada orang buat alasan tak nak sembahyang, kenapa? Saya pakai gel ni ustaz, rambut saya dah spike ni. Cucuk-cucuk tajam-tajam. Jadi kalau bisa main sembahyang nanti hilang spike saya. Kau jangan nak buat alasan. Kalau apa nama ni, kerana inilah tak nak ambil sembahyang, tak nak sembahyang, ambil bahagian yang belakang, rambut yang belakang. Takkan belakang selalu spike juga kan. Basahkan yang belakang. Boleh tak? Boleh sembahyang. Yalah. Buat alasan semua masing-masing. Baik. Tidak mesti sapu itu dengan tangan. Tak mesti dengan tangan. Biasa dengan tangan lah. Tapi kalau tak pakai tangan boleh tak? Boleh, macam mana? Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya. Tak tahulah apa penyakit dia tak boleh pegang pakai tangan. Adalah sebabnya kan. Atau sebagainya. Seperti kain yang dibasahkan. Contoh ini, kalau macam pakcik kepada isteri saya dah berlaku kan, dia angin ahmar. Jadi nak ambil sembahyang, susahlah nak pergi bilik air selalu kan. Biasa kencing je pergi bilik air. Atau buang air besar ataupun mandi. Kalau nak ambil sembahyang, biasa dia basahkan kain, pakai ambil sembahyang pakai kain basah tu je. Tapi syarat, maknanya bila dah sapu tu kain tu, itu dah kira mustakmal. Basuhan yang pertama kira mustakmal. Kena perah. Basah pakai air lain. Dah basahkan kain besar, tuala, muka, tangan, mana tu dah mustakmal. Tak boleh. Dia kena sama ada kain yang lain ataupun perah ambil air lain. Tapi boleh pakai kain. Ada orang dia pakai spray tu, pancit kan, sekatilah. Tak buat macam tu pun boleh juga. Tak kisah. Dan memadai dengan dibasuh terus kepala, ganti daripada sapu. Ini memang jenis pemalas betul. Tangan pun tidak, kayu pun tidak, kain pun tidak. Dia tadah je kepala kat bawah paip. Dah. Sah tak? Sah. Sah juga. Jadi kita dah ada ilmu, kita kena amalkan sah. Tak semua ilmu kita wajib amalkan. Ada bahagian ilmu wajib kita tahu saja. Mentang-mentang ni ilmu walaupun sikit kena amal. Kita jangan banyak-banyak ilmu tak amal, tak guna. Dah semua lepas ni nak sembahyang isyak ambil sembahyang kepala gini je. Tak pegang pakai tangan pun, tak sapu pakai tangan. Sah tu sah lah, tapi tak perlu semua ilmu tu diamalkan. Baik. Yang kelima, membasuh dua kaki, kanan kiri lah, serta dua buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Khuf tu apa? Kasut dalam kasut, macam stokin. Dia macam stokin kulit lah. Ni biasa kalau dekat Masjid Sri Petaling, Surau Sinaran Baru, ni ramai yang pakai lah. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Segala bulu-bulu kaki tu, maknanya kawasan kaki tu mana? Daripada buku lali tu sampailah ke hujung jari lah. Had ni mana? Had dia buku lali tu termasuk kaki. Maknanya kalau kita
nak kira kaki yang anggota yang wajib tu atas sikit lah, lebihkan sikit daripada buku lali. Masa ambil sembahyang kalau kat sekolah. Biasa kalau kat sekolah basuh kaki. Macam tadi kepala tak apa, sebahagian kepala. Sikit kena pun tak apa, malas. Betul tak? Tang kaki pun dia malas. Dia malas macam mana? Yang ketawa sama ada pernah buat ataupun nampak orang lain pernah buat. Jangan terus-terus ustaz je. Tak. Mungkin nampak orang lain. Gini budak gitu aja. Tu belakang tu tak kena. Ni nak angkat ni sangat. Ni. Belakang ni tumit. Dia pasal kaki tu pukul lali atas sikit, lebihkan sikit. Lebih tu jadi wajib. Jadi tang tumit tu dia tak kena. Kalau kena tak apa, tak ada masalah. Baik. Hati-hati ya. Maka jika ia memakai khuf, tadi kalau pakai khuf, wajib salah suatu daripada dua perkara. Sapu air sahaja di atas khuf itu atau basuh kedua-dua kaki. Yang ini buka khuf itu, inilah yang afdalnya. Yang paling afdal bukalah khuf tu, yang malas sangat. Yang kalau tak nak buka, sapu dekat atas dia. Tapi ada syarat juga. Sebelum pakai sebelum batal sembahyang tu, dia kena ada sembahyang. Sebelum tu dah ambil sembahyang baru pakai khuf. Jadi lain kali kalau batal, sapu atas khuf. Kalau tak ingat, dah buka ajalah. Orang Malaysia ni tak pakai khuf pun tak apalah sebenarnya. Dia stokin kulit. Malaysia ni bukanlah sampai beku sangat, dia punya tak ada salji lah turun. Sejuk-sejuk juga, macam 2-3 hari lepas kan sejuk je kan. Buka kipas satu je pun macam buka 5, macam buka aircon rasa. Itu tapi taklah sampai beku. Jadi tak perlu pakai khuf pun tak apa, berselimut pun okey, ya tak? Baik. Kalau nak pakai juga macam itulah. Sama ada buka khufnya ambil sembahyang macam biasa ataupun sapu di bahagian atasnya. Tapi syarat sebelum batal tu tadi dah ambil sembahyang dulu. Baik. Yang keenam tertib, yakni yang dahulu didahulukan. First thing first. Bagaimana susunan yang disebutkan. Jika tu kalau kitab saya kafnya hilang tu. Tuan-tuan punya ada kafnya. Jim ya kaf ada. Ada Ada Tak ada. Ada huruf kaf tu Jim ya kaf. Jika seseorang lupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Dia lupa. Itulah sebab masa ambil wuduk tu makruh bercakap. Dia bercakap. Yalah, dah kerja apa semua kan. Jadi sembahyang maghrib tu jumpa kawan semua kan. Macam mana kerja okey? Sembahyang kan. Mana kan? Dapat gaji belum? Sampai mana tadi tergaji apa semua, lupa. Jadi lupa. Mana yang boleh dipakai? Satu je, basuh muka berserta niat. Tu je boleh pakai. Jadi sambung mana? Sambung tangan balik. Sambung tangan dah jangan cerita lagi. Sambung cerita lagi. Tadi lupa lagi. Imam dah beri salam. dah beri salam, tak habis lagi ambil sembahyang. Ya tak? Kuat pula tu berbual. Imam bacaan tak khusyuk. Habis salam, oi. Ambil sembahyang berbual. Makruh lah. Contoh Baik. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya. Ni cerita orang kaya. Biasa kita semua orang kaya apa? Rumah besar, kereta besar, bini besar. Bini besar pula Ustaz. Bini banyak. Minta maaf, bini besar pula. Biasa orang kaya bininya tak besar sangat apa? Ada ubat, ada alat untuk menguruskan. Mahal. Nak maintain bininya tak apa nama ni membesar tu mahal. Duit semua tu, ya tak? Baik. Jadi apa nama ni? Ada kolam renang, ada itu, ada ni. Ini cerita paling kaya dalam kitab. Macam mana kaya dia? Ambil wuduk, orang lain ambilkan wuduk. Tahu tak? Kalau kat Malaysia ni orang kaya biasa apa? Ada
Driver. Alah, si driver belum cukup kaya. Nak kitab pun kaya betul macam mana? Ambil wuduk pun dia ngupah orang. Kaya betul. Bukan tukang masak makanan apa, basuh baju aja. Wuduk. Buat. Baik sikit. Muka tangan. 4 orang. Satu anggota seorang. Gaji 1,000 sebulan. Siapa tak nak? Kerja satu hari 5 kali saja. Allah. Setakat ni tak adalah kerja kosong macam tu. Kalau ada nak juga, tak? Paling senang. Baik. Sekiranya ada lah, kalau ada sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak, nescaya boleh dipakai. Ini terangkat hadas mukanya sahaja jika ada niat di situ. Basuh kan serentak. Jangan serentak. Aku ni kaya dan kaya duit dan kaya ilmu. Muka dulu. Muka dulu. Sambil niat tu kan. Tangan. Kepala, bawah kaki, tak boleh serentak. Sebaliknya, jika seseorang itu menyelam dalam air, ni bawah sikit daripada level tadi, dia ada kolam renang. Jadi dia nak ambil semayang, dia tak pakai pipe. Dia masuk kolam renang je. Masuk sini, keluar sana terus semayang. Tak? Baju basah tak apa. Apa masalah? Mesti ke syarat semayang pakaian mesti kering? Tak ada lah. Ada basah boleh. Contoh lah. Baik, sebaliknya jika seorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescaya memadai, sah. Tadi kata serentak tak boleh, ada sebab dia, dan sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu. Masuk sur terus keluar, kerana ada tertib beberapa lahzah, beberapa detik yang singkat, itu tak apa. Kalau macam orang yang ambilkan sembahyang tadi, itu kira serentak tak boleh. Kalau macam salam tadi tu, ulama kira ada berapa detik untuk muka, ada berapa detik untuk tangan, ada berapa detik untuk kepala, ada berapa detik untuk kaki. Sah. Jadi nak cepat, yang menyelam tadilah, tak mesti terjun gitu kan. Menyelam bangun balik dah siap. Tapi mesti ada niat. Mesti ada niat. Kalau masuk kaki dulu, tak boleh niat dulu. Dah masuk kepala tu tadi, muka tu dah baru boleh niat. Pasal apa? Anggota pertama muka. Jadi niatnya tu kena pada muka. Kalau salam tadi muka dulu, boleh terus niat. Susah dah lah, ni cerita aja. Kalau ada ambil sembahyang pakai kolam. Baik. Sambung. Sunat wuduk. Jadi dalam apa ni, sebelum tu ada dia ada. Sunat wuduk Satu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baca, sah wuduknya. Ini sunat. Waktu hendak memulakan basuh tapak tangan, kita sunat basuh tapak tangan dulu. Jadi masa basuh tapak tangan tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Niat pun yang afdal masa mula basuh tapak tangan tu dah niat. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih dahulu. Ustaz, tadi dah bismillah. Tak, ini sunat lagi yang lain. Jadi maknanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru basuh. Ataupun serentak dengan basuh tapak tangan. Niat sekali. Kalau suka, elok ditambah lepas bismillah tadi, baca lagi alhamdulillahillazi 'alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kena berlagu Ustaz? Tak mesti. Ni saya baca berlagu. Nak baca berlagu pun boleh. Tak ada masalah. Orang Sengagang suka lagu kan? Apa lagu ya tak? Selawat lagu. Baca Quran berlagu lah. Taranum tak apalah. Doa nak berlagu juga, tak apa. Tapi kena betul tajwid. Berlagu, pentingnya lagu, tajwidnya hilang. Tak boleh. Tak? Nanti ni dah hujung bulan Muharram, nanti masuk Safar. Lepas Safar Rabiul Awal
memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Rasul. Itu ada beberapa perkara penting tu. Dalilnya lain. Satu yang mengharamkan Maulid Rasul, itu ada dalilnya. Dia kata ni bid'ah, ada dalilnya. Benda tu harus dilaksanakan, boleh. Yang dah buat, yang selalu buat ni, yang dah berdalil ni, ada buat perkara yang tak betul, itu ada tegurannya oleh ulama. Dalam harus membuat Maulid Rasul tu kena jaga perkara-perkara tertentu. Tak jaga, tak dapat pahala, malah dosa. Jadi ada nanti. Dekat nanti saya bukakan. Baik. Jadi baca, nak berlagu boleh, tak berlagu pun boleh. Paling kurang sekali lah seumur hidup, ya tak? Kalau hafal lagi bagus. Ini ceritanya daripada awal waktu lah. Awal waktu. Wah, imam dah takbiratul ihram baru nak baca ni semua ya. Tak sempat. Imam dah bagi salam, siap. Baru habis ambil wudu. Ni ceritanya awal semua ni. Artinya segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya. Agama Islam tu satu kenikmatan. Pasal apa? Ada ilmu tauhid kat situ, mengenal Tuhan, mengenal pencipta. Ada ibadat ni kebanyakannya, contoh sembahyang lah. Itu kebanyakannya kalau menurut kajian doktor-doktor barat lah, itu kan senaman. Ya ustaz, senaman. Walaupun ni saya nak sembahyang, selama ni kau tak nak sembahyang pasal tak tahu je. Dah tahu ni senaman baru nak sembahyang, tapi tak apalah. Mudah-mudahan niatnya akan datang kerana Allah Ta'ala. Istiqamah, lama-lama insya-Allah ikhlas. Nak dapatkan mengamalkan satu ibadat tu terus ikhlas susah. Istiqamah. Bila istiqamah barulah datang keikhlasan. Macam kita ulang kaji ni kan, ulang kaji ilmu agama ni kan. Mula-mula mungkin niatnya lain-lain. Nak tengok ustaznya lah, nak test ilmu ustaznya lah, contoh lah, bukan tempat ni, tempat lain. Kalau di Indonesia tu biasa, ya tak? Test-test tu kan. Dia bukan test ilmu kitab aja. Ustaz, saya nak tanya soalan fikih, soalan tauhid, itu biasa. Dia ada satu lagi test. Tes apa? Tes ilmu batin. Ya tak? Tengah-tengah ceramah tu kan terbatuk keluar darah. Ustaz ni kosong. Dites saja, tes. Kosong-kosong ustaz ni. Yalah, kalau kosong dah lah. Muntah ke darah orang tu. Saja ngetes, sabar je lah. Tu sebab setiap kuliah saya baca kan tu antara pelindung lah, pendinding, doa tu kan. Jadi kalau andai kata ada yang ngetes, selamatlah, ada pagarnya tu kan. Tapi sini tak, sini baik insya-Allah orang-orangnya. Lepas kuliah ada makan, minum, tak semua. Lepas kuliah ada makan, jarang. Baik, sambung. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir dengan aku. Bukan saja godaan syaitan, hampir pun minta lindung. Jangan hampir. Ambil uduk tu dah minta jangan didekati oleh syaitan. Jadi mudah-mudahan sembahyang kita khusyuk lah, tak ada gangguan. Itu sebab kalau tak baca doa ni, itu yang macam-macam jumpa kunci dalam sembahyang. Ingat lagi siapa yang cerita ni, kalau kenal lah Pak Jalil arwah. Pak Jalil, Cik Ahmad Ali tu kan, dia cerita masa dia bayan tu, cerita ada orang sembahyang jumpa kunci. Dahsyatnya sembahyangnya. Dia sembahyang, dia cari kunci tak jumpa. Jadi orang kata sembahyang. Kata ada masalah sembahyang sunat kan. Dia sembahyang, rupa jalan sembahyang jumpa kunci. Macam mana cara jumpa kuncinya? Rakaat pertama sembahyang tu Allahu Akbar. Tadi mula-mula Mas Fatihah ni alhamdulillahirabbil alamin dalam hati. Mula-mula tadi masa pegang kunci dari rumah, start kereta, masjid matikan enjin kereta, tutup kunci, tak ada alarm, jadi pakai tu. Dekat kereta tinggal.
Jadi rekat pertama dah siap dah, dah jumpa. Batal kan sembahyang tu, ambil. Itu rupanya cara orang jumpa kunci dalam sembahyang. Itu bukan sembahyang yang baik. Itu sembahyang yang tak baik sebenarnya. Sembahyang yang baik tu khusyuk, tahu apa yang dibaca. Bukan burung kakak tua. Apa yang dibaca tak tahu. Cuba kita muhasabah diri kita sendiri, ya tak? Saat sekarang ni, umur dah berapa? Macam saya 35. Daripada takbiratul ihram, daripada takbiratul ihram sampai beri salam dalam sembahyang tu, berapa banyak bacaan dalam sembahyang yang kita tahu makna dia. Ya tak? Saya tahu Ustaz, alhamdulillah, tahu bagus, alhamdulillah. Kalau tak tahu maknanya, kita fahamlah diri kita ni. Burung kakak tua ke bukan? Burung kakak tua apa? Burung kakak tua ni dia bercakap, dia tak faham apa dia cakap. Tuannya aja. Kalau ada orang beri salam, Assalamualaikum, tegang. Tuannya aja betul, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Bagus burung ni. Apa tuannya aja ikut, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pandai. Ya tak? Orang datang je, Assalamualaikum. Tak kira Islam ke bukan Islam, Assalamualaikum. Semua ni bersalam. Rupanya orang apa nama ni, dia tak faham apa dia cakap. Betul tak? Itu sebab burung kakak tua ni jangan cerita rahsia kat dia. Habis cerita kat orang. Betul tak? Itu rahsia tu jangan dicerita. Cerita dia main cakap je. Habis. Tadi dia call perempuan. Habis, mampus. Kantoi. Bang, burung kat luar tu kata abang call siapa? Mampus. Tak? Burung kakak tua, dia tak tahu apa dia cakap, tak faham. Jadi kalau dia kena terkam dengan apa nama ni, kucing pun, Assalamualaikum. Apa kau ni? Kau minta tolonglah. Salam pula. Ya tak? Jadi kalau kita sembahyang tak tahu bacaan, makna bacaan, segala bacaan dalam sembahyang, Ustaz nak cakap saya burung kakak tua? Tidaklah. Jangan jadi macam itulah. Mudah-mudahan kita faham. Itu antara perkara yang boleh menambahkan khusyuk dalam sembahyang. Kita tahu maknanya. Paling kurang pun apa, beli buku mari sembahyang tu kan, tengoklah maknanya tu kan. Test. Jangan semua sekali. Hari ni apa, kalau niat tu biasalah kita dah tahu. Apa nama, doa iftitah, apa maknanya. Kemudian kan seminggu doa iftitah je, ataupun tulis kat depan tu kan. Kemudian apa, Fatihah. Fatihah senang, alhamdulillah. Ya tak? Kemudian apa, surah. Kemudian rukuk, iktidal, sujud, ya tak? Duduk antara dua sujud, tahiyat, selawat, salam, tak banyak bacaan dalam sembahyang, tak banyak. Tapi kalau kita tahu, menambahkan khusyuk. Kalau tak tahu, itulah yang baca lain, fikirannya lain. Naudzubillah min zalik. Baik, sambung. Jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya sekalipun sengaja, sunat dibaca pada pertengahannya. Tak balik semula tadilah. Ambil sembahyang. Itu sebelum tu masa ambil sembahyang berbual. Ini sebelum ambil sembahyang dah berbual. Lupa baca bismillah. Kau baca bismillah? Aku belum. Sunat baca pertengahan. Masa tu bacalah bismillahirrahmanirrahim, sambung. Jangan sambung berbual lagi. Nanti kan lupa lagi tertibnya tu kan. Baik. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wuduk. Dah sampai kaki, dah habis basuh kaki, tadi baca bismillah? Tak. Alamak, terlepas. Ulang baliklah wuduk. Wuduk tu sunat lah. Wuduk tu sunat. Bismillah tu sunat lah. Pandai yang sebelah. Saling ingat mengingat. Bukan saja pandai macam kita, ingat mengingat. Sunat sunat. Sah lah wuduk kita, sah. Jom sembahyang. Dia pasal apa? Nak lepaskan gian berbual. Saya bukan apa Ustaz, saya kawan ni memang tiap-tiap hari inilah berbual kat kilang. Saya kerja ngadap benda je, tak berbual, contoh kan. Jadi biarlah saya berbual masa wuduk. Jangan saya berbual masa sembahyang. Ada orang berbual masa sembahyang, ada cerita tu kan. Cerita masyhur tu
tiga orang budak lah rasa, tiga orang budak sembahyang tu kan. Berbual. Macam mana berbual? Sembahyang. Dia sembahyang tak berjemaah, tak pandai jadi imam, tak jadi makmum. Jadi sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang. Dah sembahyang, tiba-tiba ada tikus lalu depan. Tikus! Si A cakap. Si B ni pandai sikit. Dalam sembahyang mana boleh bercakap. Dia bercakap. Dia kata kawan sebelah yang bercakap. Dia bercakap. Yang C pula, oh, nasib baik aku tak cakap. Dah, kau pergi cakap buat apa? Tak. Tu macam mana hukum, Ustaz? Kalau yang pertama tu tadi, batal juga sembahyang ni. Pasal apa? Panjang dia punya cakap. Tikuslah. 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 Dalam kitab sebelum tadi dia 6 suku kata. Tikuslah. Tak batal. Kalau dia tak sengaja, dia terperanjat. Tikuslah. Tapi tangan dia pergi, tak batal. Sebutan dia tikuslah. 4 tak sampai 6. Kemudian dia punya tangan pergi balik. Satu dikira satu. Jadi A yang selamat. Si B ni dah tahu sembahyang tak boleh cakap, tapi dia lupa dia dalam sembahyang. Sah juga. Tapi kalau lupa lebih 3 kali tak boleh. Batal. B batal. Pasal apa? Dia lebih 6 suku kata. Dalam sembahyang mana boleh cakap. Lebih lah. Batal. B batal. C pun batal. Pasal apa? Oh, nasib baik aku tak cakap. Oh, panjang. Tak boleh. A yang selamat. A punya pasal, B dengan C batal sembahyang. Mengasam betul. Tak. Lepas sembahyang, A pun beritahu, aku ni tikus. Ada tikus kan. Selamat kau orang ni batal sembahyang. Ni tak kau ngasam kau ni pasal kita orang batal sembahyang. Azan dulu insya-Allah. Sambung sikit Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangannya sebelum berkumur. Pergelangan tangan Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada diedarkan atau tidak. Kumur-kumur dikocak lah. Yang eloknya diedar-edarkan kemudian diluahkan. Ataupun yang keempat, menyedut air ke dalam hidung, sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Sedut. Yang eloknya dicedok air itu dalam tapak tangan. Cedok air dalam tapak tangan, dimasukkan separuh ke dalam mulut, separuh mulut untuk berkumur dan separuhnya untuk disedut ke hidung. Kemudian lepas diedar, lepas dikocak-kocak mulut tu dan diluahkan dari dalam mulut, ludah, dan hembuskan nafas dari dalam hidung. Jadi masuk mulut dengan masuk hidung tu, masuk mulut separuh, hidung separuh, sedut. Kemudian luahkan daripada mulut, ludah, kemudian hembus hidung. Buat begitu 3 kali berturut-turut, dan dengan sekali jalan begitulah lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur dan sedut air ke hidung. Saya dah tadah, saya masuk mulut termasuk semua. Saya nak separuh susah. Dah lah. Awak jenis orang yang tak boleh dibagi-bagi. Dah awak masuk mulut dulu. Kumur dulu, dah selesai kumur baru masuk air ke hidung pula. Yang afdal separuh-separuh. Baik. Jadi maknanya yang afdal tu mulut, hidung. Mulut, hidung. Mulut, hidung. Kalau tak boleh, mulut, hidung. Dah. Jim. Ini memang sedut sampai ke pangkal hidung, Ustaz. Tak pedih, Ustaz? Ya, kali pertama pedih. Dia kalau orang yang sedut air ke hidung, pangkal hidung sinilah pedih, itu tanda ada kesdung. Ya, Ustaz? Agaknya lah. Saya pun agak je. Kalau dah biasa buat tak rasa. Dia first time buat tu, wah, merah hidungnya. Aircon pula tu sumbat nak sembahyang, dah habis dah. Ni biasakan kat rumah dulu lah. Sebelum pergi surau beraircon, kita buat rumah dulu. Baik, jim. Menyapu seluruh kepala. Sunat sapu seluruh kepala. Yang tadi yang rukun, yang wajib sebahagian saja, sebahagian kulit atau sebahagian rambut. Sunat menyapu seluruh kepala. Mazhab kita Syafi'i. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok,
atau sebagainya, masa wuduk dia tak buka songkok, tak buka serban, dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu, boleh tak? Boleh, setelah disapu sebahagian, yang ini sedikit daripada kepalanya. Tapi syarat sapu sebahagian daripada kepala lah, kulit atau rambut, memadai. Ini dapat sunat juga dengan menyapukan air ke atas serban atau songkok itu. Basah Ustaz, dia tak nak dah lah. Nanti apa nama ni, apa tek lalat kata kan. Tek lalat. Biasa saya lepas sembahyang saya sapu air sembahyang tu. Apa hukumnya Ustaz? Dalam kitab, kalau lepas ambil sembahyang, sapu lap air sembahyang tu makruh kalau diniatkan lap wuduk tu perkara yang disuruh ataupun dapat pahala lebih. Kalau tak ada niat apa-apa, ialah ada niat supaya tak apa nama tadi, tek lalat dan sebagainya, tak makruh. Ataupun sejuk sangat, surau aircon. Saya kalau sembahyang nanti gigil Ustaz, baca Fatihah tak habis, alhamdulillah tak lepas. Contoh kan, nak lap pakai apa, tak bawa toilet. Baik. Jadi itu kalau apa kat rumah apa semua kan, lepas ambil wuduk nak lap, makruh kalau diniatkan itu disuruh atau niat lepas lebih. Kalau tak makruh. Tapi yang afdal biarkan. Afdal biarkan. Baik. Yang seterusnya, menyapu kedua-dua telinga, sebelah depan dan belakang. Depan tu maknanya dalam lah, dengan luar. Bukan dalam lubang, tak. Ni cuping ni. Dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Asing lah. Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga, telunjuk kat bahagian dalam, manakala dua ibu tangan tu ibu jari, diedarkan atas belakang dua cupingnya, bahagian belakangnya. Jadi pusing lah. Kalau banyak lekuk tu, ikutlah lekuknya tu kan. Yang belakang tak ada lekuk. Kemudian tekapkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Tekap. Tak pernah diajar Ustaz? Dia dalam kitab ada. Tak pernah dah lah kan. Ini tambahan. Macam tak ada orang buat pun, kita seorang je buat Ustaz kat dunia ni. Awak dah mengelilingi dunia ke? Dia pulang nak buat ni. Sebut lagi kitab. Kitab ni pun walaupun kitab Melayu ambilannya, satu Matla'ul Badrain, kitab Melayu juga. Dua lagi kitab Arab. Kitab Baijuri dengan Bujari Mikna. Baik. Jadi lepas ni telinga tekap. Kau buat apa ni? Ini sunat wuduk. Kau jangan tanya aku tengah ambil sembahyang, makruh bercakap ambil sembahyang. Tengah cakap. Diam je lepas ambil sembahyang tu cakap. Jadi kita dapat sebarkan, sampaikan. Baik, disarut celah-celah janggut bagi orang laki-laki jika ia lebat. Sunat disarut kalau janggutnya lebat. Demikian juga kedua-dua jambangnya yang lebat, sunat. Adapun janggut yang jarang, macam saya ni, keturunan Jawa ni jarang ni nampak kulit tu kan. Bagi orang laki-laki dan janggut yang lebat bagi adapun janggut yang jarang bagi orang laki-laki dan janggut yang lebat bagi orang-orang perempuan atau khunsa, wajib disarut, tidak sunat. Kalau lelaki janggut dan jambangnya jarang, wajib disarut, wajib disapulah, basahkan semua walaupun panjang. Kalau perempuan ada janggut atau khunsa, dia ada dua kemaluan, lelaki punya pun ada, perempuan punya pun ada. Jadi dia ada janggut, lebat janggutnya, wajib disarut. Pasal apa? Dia jarang. Malah sunat dicukur kalau perempuan atau khunsa ada janggut. Supaya sampai air ke dalamnya, iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan. Sunat jari kanan. Kalau jari kiri boleh juga, tapi yang afdal jari kanan. Dal, menggosok celah-celah jari. Celah jari tangan dengan celah jari kaki. Dua tapak tangan dan dua tapak kaki itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Kalau kita tak gosok, air boleh sampai, sunat kita gosok. Maka jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat
yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok, bukan sunat lagi. Tapi kalau jenis tangan atau kakinya memang rapat, tak tahulah dia penyakit apa kan. Bukan kulit macam apa nama ni, jari itik atau kaki itik tu, tak, itu dah memang kulit dia ada kulit, tapi jarinya rapat, ataupun jari kakinya rapat. Jadi itu jadi wajib. Sebab apa? Kalau tak dibuka tak sampai air. Jadi kalau budak yang jari kakinya rapat tu tak boleh gini-gini lah, tak boleh. Kalau gini-gini tak sampai air tak sah. Kalau awak punya jari tu boleh jarangkan macam tu, tak apa, sah. Gitu kan, joget sikit gini kan. Tapi itu pun syarat juga, bawah kuku kena masuk air juga. Kuku panjang situ gigi tak masuk air. Nak kena selak juga tu. Baik, ini pengalaman kat sekolah lah. Biasa budak kan paipnya 5, nak kongsi 40 orang, biasalah. Habis macam tu macam mana Ustaz? Kalau saya kemarin saya pesan je lah sebab ramai. Satu, dia setengah jam tu sembahyang dengan makan, rehat. Makan kan lama, sembahyang sekejap. Tapi dia kerana paipnya 5, kongsi 40 orang, lambat juga. Jadi suruh ambil sembahyang satu-satu. Muka sekali, kepala, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Dah lah satu-satu, laju pula tu gitulah. Tu kena pesan lah, jangan sampai tak kena, tumit dan juga celah jari. Cara menggosoknya pada tangan, pencakan jari kanan kepada jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya. Sapu macam tu. Dan temukan tapak dengan tapak. Dan menggosok pada kaki, gunakan kelingking tangan kiri. Masuk di celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking jari kiri. Kaki kiri pun pakai jari kiri juga. Susah lah Ustaz? Susah dah lah. Ini cerita afdal. Pasal apa jari kelingking? Kelingking kan kecil. Orang pakai ibu jari, koyak awak punya jari tu kang. Tapi kalau nak pakai ibu jari juga tak kisahlah. Macam korek hidung kan biasa pakai kelingking kan. Dia pakai ibu jari. Wah, ibu jari rodok. Koyak hidung. Hidung saya elastik. Elastik dah lah, suka hati awak lah. Saya tak puas pakai kelingking, kecil sangat. Dia kalau terunjuk, pakai terunjuk tu sedap Ustaz. Suka hatilah. Baik, itu yang afdal jari kelingking untuk kaki kanan dan kaki kiri. Dal, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu. Mana nak mula, kanan dulu kiri kah? Kanan dulu. Kemudian baru yang kiri. Habis kalau kiri dulu, tengok. Makruh dilakukan sebaliknya, sah juga tapi makruh. Berbual tadi, yang balik cerita tadi tu berbual kiri dulu, baru kanan. Kawannya tu kanan dululah. Makruh je. Sambil-sambil berbual pandai. Dia ulang kaji sama-sama dia kan. Baik. Memulakan dengan tangan atau kaki kiri makruh. Demikian juga makruh dibasuh serentak sekalipun ia lebih senang pada seseorang. Suap macam tu kan. Makruh. Kerana memandang kepada soal pokok iaitu asalnya basuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Itu tangan okey lagi, kaki dia boleh serentak macam mana tak tahu lah. Kalau duduk mungkinlah kan, duduk serentak. Itu pun makruh. Baik, satu nota kakinya bawah tu, pada pandangan saya makruh diperbuat serentak ini pada orang yang boleh bertinggung atau mencangkung atau di tempat yang mengambil wuduk itu ada bendul atau bangku yang boleh dilakukan dengan duduk. Adapun jika tiada boleh dengan sebab uzur, maka soal makruh tidak timbul. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Artinya lebih kurang susah itu membawa kepada senang. Ikut keadaan lah mana yang senang. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat berserentak seperti dua pipi, muka lah, dua tapak tangan, dan dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Malahan sunat dilakukan berserentak itu. Kalau telinga, pipi, telinga, dan juga tapak tangan, itu sunat serentak. Kalau nak buat kanan dulu baru kiri dulu, tak kisah, boleh, sah. Tapi yang pahala sunat tu tak dapat. Pahala basuh tapak tangan dapat, pahala sunat serentak tak dapat. Macam itulah. Wah, telinga serentak macam mana?
Betul tak? Kanan boleh, telinga boleh, minta maaf, telinga boleh, tangan ada dua kan. Ustaz ni lupa pula. Baik, ra diulang-ulang 3 kali basuh. Ulang 3 kali tu sunat. Atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu. Apa beza dibasuh dengan disapu? Basuh mungkin dia tak sapu, dia tadah saja. Kalau sapu confirm dengan air, dengan tangan sekali disapu. Lepas basuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu, dan pada air tenang dengan digerakkan 3 kali gerak. Contoh ambil air sembahyang dekat kullah. Kan? Mana air mengalir? Kullah. Macam kolam renang. Kolam renang tu kira kullah juga. Kullah tu bahasa Arab maknanya apa? Apa nama ni, ke saiz besar, apa nama ni, sesuatu isi padu tu. Orang Melayu bila sebut kullah tu macam kolam tu lah ambil sembahyang. Kullah mandi kat bilik air kan. Jadi kalau kullah kita gerakkan tangan. Gerakkan tangan. Maknanya kita celup tu geraklah tu. Maknanya kalau tangan 1 2 3 dah. Dikira 3 kali gerak. Tak perlu mentang-mentang ada gayung, wah disiram, semua disiram. Pakai paip macam tu. Kalau pakai kullah, cedok air tu basuh muka, tadah air tu dekat kullah juga. Jadi taklah kering. Mustakmal Ustaz. Air satu kullah tu besar. Habis ramai-ramai tu masih lagi mutlak. Kan dah boleh coba air lepas. Lupa Ustaz. Lupa, ulang kaji balik lah. Gaduh je dengan Ustaz. Biar hidup, letak kuliahnya seorang-seorang je. Jadi basuh muka tu, apa nama ni, komo-komo tu janganlah. Komo kat situ juga keruh kolahnya. Itu marah dengan Pak Imam, langkung orang. Jadi apa nama ni, kalau andai kata dia buat tak najis juga, pasal Elio bukan najis, cuma orang geli. Malaysia jangan buat geli. Orang ada CCTV tu kat kolam tu. Baik, jadi muka biar kat situ 3 kali. Tangan celup je. Kalau nak sapu dapat pahala sunat sapu kan. Cedok gitu ada sapu. Cedok kan. Kalau tak nak sapu gitu aja. 1 2 3. Baik. Lepas tu kepala, tangan. Asal kaki pun boleh juga macam tu, tapi geli juga. Dia komo dengan kaki, jangan masuk kolah. Kalau kat Malaysia lah. Kalau negara lain tak tahulah kan. Tu sebab ada gayung. Dia gayung tu untuk komo-komo dengan kaki itulah. Komo pun boleh macam tu kan. Gayung tu untuk kaki. Dari satu kolah kat Malaysia kan tinggi. Ada kolah dia sama dengan lantai. Tu hati-hati. Kecebur. Kecebur je kalau renang. Tapi sah tak tadi? Sah. Saya memang nak masuk dalam. Masuk dalam sah juga. Tak. Basah masjid. Kena kapet dah. Basah kapetnya tak. Baik. Ustaz ni panjangnya cerita ni. Baik. Sambung sini. Ulang 3 kali Air mengalir. Tak mengalir pun boleh. Kalau air tenang, gerakkan. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya. Lebih 3 kali makruh, kurang 3 kali pun makruh. Tapi ada kecuali. Tengok bawah kecuali kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali nescaya waktu habis. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Lagi 5 minit subuh nak habis. Tak siap baca doa yang tadi tu, alhamdulillahi alal islami wa ni'mati, berlagu pula. Baru habis doa tu dah habis subuh. Ni contohlah biasanya subuh lah. Bukan orang sini, orang lain tempat lain. Ni ceritanya tempat lain semua ni. Sini bagus-bagus. Baik. Ataupun dalam kitab yang lain tambah lagi. Masa saya belajar semua Arab kemarin, Quran Wadin, kalau tak silap belajar kitab Fathul Qarib, ada tambahan lagi. Kalau beratur ramai orang, biasa sembahyang Jumaat lah ramai kan. Sembahyang subuh tak ramai. Sembahyang Jumaat ramai orang ambil sembahyang. Jadi bila dah ramai, pipe ni tak seramai orangnya. Jadi satu-satu
Kena pula dah habis khutbah kan. Biasa orang datang kan, biasa kan dah nak khutbah, dah nak habis khutbah datang ataupun jam ke bukan. Itu nak dengar ada cerita lagi tu kan. Tak dengar khutbah macam mana? Apa hukumnya? Itu nanti ada cerita lain lah. Jadi ambil sembahyang. Satu-satulah. Wah, siap berarti tiga-tiga tekap. Ya tak? Tadi nak amalkan tadi kan? Tekap. Aku tekap kau punya telinga. Pang, kau tahu tak? Cepat sikit. Dia yang belajar seorang, yang lain semua tak belajar, yang kat depan, dia kat belakang. Itu sebab semua kena belajar. Jadi yang itu sunat bukan sunat. Tak sunat buat tiga-tiga. Buat satu-satu. Pasal apa? Nanti orang belakang tak sempat. Kemudian waktu. Itu perkara-perkara. Satu lagi, masa kita nak sembahyang berjemaah. Kita ambil sembahyang, imam dah takbiratul ihram. Ataupun sebelum imam takbiratul ihram, kita nak kejar takbiratul ihram imam, takbiratul ula. Takbiratul ula ni apa? Makmum bertakbiratul ihram selepas imam takbiratul ihram, sebelum imam baca doa Fatihah. Masa imam baca iftitah tu, itu masih lagi dapat kalau makmum takbiratul ihram, dapat takbiratul ula. Jangan serentak dengan imam. Allah, imam belum habis, belum bar lagi. Orang Jawa kata burung bar. Tunggu nek wis bar ya kowe yo takbir, ya tak? Nek imam ni burung bar ojo takbir dulu. Begitu juga itu takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ula tu apa? Lepas imam takbiratul ihram, Allahu akbar, barulah makmum Allahu akbar. Masanya sampai bila? Sebelum imam baca Fatihah. Jadi masa iftitah tu boleh lagi. Bukan itu saja. Setiap takbir intiqalat imam tu biar habis dulu baru makmum ikut. Imam Allahu akbar, rukuk, wis bar, barulah makmum Allahu akbar. Ini imamnya urung bar ke Allah, dia dah serentak tu satu kita bareng. Yang dulu imam baru sikit dia dah tu lagi satu cerita. Sah tak sah? Sah tu sah. Dari segi sah. Tapi dari segi afdal tak dapat, rugilah. Awak datang masjid surau nak datang pahala nak dapat 25 27, tiba-tiba Allahu akbar, imamnya masih lagi ni dah. Apa lagi serentak sama juga Allahu akbar. Ni mana maklum imam tak tahu. Yang bagusnya Allahu akbar, wis bar. Tapi imamnya jangan jauh lah, Allahu akbar, janganlah. Ini cerita Allahu akbar. Ra ni kan ada patah balik tu kan, Allahu akbar. Yang bar Jawa tu wis bar. Wis bar, makmumnya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Dah sebut dah, barulah belum sebut dah lagi, jangan belum dah lagi tu, jangan bangun dulu. Allah. Ni lagi panjang. Allahu akbar. Panjang pula imamnya. Makmum tak sabar-sabar. Sabar. Tunggu habis. Dah cecah tu baru Allahu akbar. Ni tak tengok nanti isyak. Ustaz ni yang malas ni semayang ustaz ni. Aku tak nak, sebaik ustaz imam isyak, ya tak, ustaz sampak kita tak apa. Sujud. Doa antara Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua panjang lagi. Allahu akbar. Wah, habis nafas dah. Itu pun lagi satu tu. Tak sabar nak bangun. Tadi tak sabar nak turun. Sabar, tahan. Dah bar tu baru bangun. Barulah dapat 25 27. Itu salah satu perkara, banyak lagi perkara lain nak dapat 25 27 tu. Beri salam. Macam mana? Kepala lah. Susah pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum assalamualaikum. Tak dapat juga. Makmum kena tunggu imam beri salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum beri salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tapi salam pertama kan yang rukun Ustaz, salam kedua dah sunat Ustaz. Pandai. Dia berbalah tu. Salam kedua kan sunat Ustaz. Terror lah awak. Ya, kalau nak dapat pahala 25-27, lepaskan salam kedua imam tu. Walaupun beri salam pertama tu imam dah habis sembahyang. Sah, memang sah. Serentak pun sah. Awal pun sah. Dari segi sah memang sah ni cerita afdal. Awak dah susah payah. Orang lain semua tengok TV, tengok Astro. Awak bersusah payah sembahyang isyak berjemaah. Jadi tunggu. Makmumnya, imamnya pula Assalamualaikum warahmatullahi. Lama berhenti. Assalamualaikum. Sabarlah. Sabar je, tunggu. Sabar nak beri salam tu kan, sabar. Nak dapat pahala 25-27. Rugi kalau tak cukuplah sampai ni tuan-tuan. Ceritanya panjang daripada hukumnya ni tadi ni. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minkum.